Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni. Buka topik apa hari ni? Kita buka topik isu ustaz kesayangan kita. Ustaz ni memang famous. Aku pun suka kat dia. Ustaz Kazim. Aku difahamkan banyak juga artikel-artikel sampai kat kita, berita-berita sampai kat kita kata dia ni kena buatan orang. Ustaz Kazim ni. Jadi apa yang aku nak cakap kat sini, mungkin Ustaz Kazim dia dalam keadaan depression ke, dia tertekan, dia pun manusia biasa kan. Jadi apa yang kita boleh cakap kat sini, apa yang aku boleh kongsi kat sini, aku nak bagi tahu macam ni je. Banyak orang tanya macam mana bang boleh ada ilmu hitam ni semua. Ilmu hitam, sihir tu memang wujud. Tapi kita sebagai orang Islam ni, kita ada kita punya pegangan, kita ada kita punya pandangan, kita ada kita punya tauhid tu. Aku nak kongsi kat sini. Sebab apa? Bila ada ancaman-ancaman, hantar mesej kat Jebat Dahaka, aku nak santau Jebat, aku nak sihir Jebat. Pasal apa benda ni? Aku layan dia lawak-lawak aje. Tak ada pun aku kata, takutnya nanti kena santau. Siap aku peli-peli lagi. Siapa santau aku ni? Muntah keluar mesej ATM ni. Kan? Sebab apa? Sebab aku tak heran tu semua. Bukan nak cakap besar, tak heran. Sebab aku ada Allah Ta'ala. Kalau Allah nak aku kena santau, kalau aku kenapa pula nak susah? Kan? Atas kehendak dia benda nak berlaku. Betul lah. Tuhan nak dia berlaku kat engkau. Adalah hikmah dia, adalah sebab dia. Penghapusan dosa ke, dia nak mengangkat darjat engkau ke. Jadi dengan redha kita tu, kita tak jauh dengan Tuhan tu. Kan? Kalau Tuhan nak kita mati pada hari ni, apa masalahnya? Mati je lah. Betul tak? Bukan kita yang kawal benda ni. Kita hidup di bawah perbendaharaan kerajaan Tuhan. Dia yang perintah semua sekali ni. Kan? Kita kena faham. Aku nak kongsi sikit. Aku ada bapa angkat seorang dekat sempadan-sempadan belah-belah Kedah tu. Sempadan nak masuk Siam. Dia ni Tok Sami Buddha tau. Dalam masa yang sama dia ni Tok Bomo. Orang kata Siam perut hijau, Siam perut hijau ni, dia lah Siam perut hijau. Lidah pun hijau. Punya kuatnya main ilmu hitam ni sampai lidah pun hijau. Bapa angkat aku tu. Tapi aku tak pernah minta tolong kat dia apa pun. Sampai dia kata apa, ramai lah Cina, India, Melayu duk main rumah dia hujung-hujung minggu. Semua pun bawa gambar betina, buat macam-macam. Kalau dia buat, kalau muka ni boleh jadi sisik macam ular tu. Jangan dia dapat gambar kau je, habis lah kau. Jadi aku pernah tanya kat dia. Aku kata, Pak, nak buat kat orang ni kena pakai apa? Dia kata nak gambar penuh. Hujung jari pun tak boleh miss. Gambar tu betul-betul penuh. Kalau penuh boleh buat. Kalau hilang jari ke sikit, hilang dalam gambar tersorok, tak boleh buat. Sebab tu jangan duk main gambar-gambar ni duk sebar merata. Faham? Yang kedua, dia kata kita susah sikit nak buat kat orang Islam ni. Orang-orang Melayu ni payah sikit. Dia kata, tanya kat dia pasal apa? Kalau hak jenis duk baca buku tebal tu, susah nak kena. Kita nak hantar tak sampai. Nampak ni? Dia bagi tahu aku ni benda ni. Sebab tu jangan jauh pada Quran tu. Malas-malas pun peganglah, bacalah Quran tu. Bukan nak kata aku bagus, tak. Tapi aku ada panduan dia. Kalau kena buat macam mana. Kan? Okey. Bukan kita nak condemn Ustaz Kazim. Tak, bukan. Aku nak bagi semangat je kat dia. So, balik pada asal, yang mana satu-satu benda nak berlaku kat dunia ni dengan izin Tuhan je. Kan? Dia takkan jadi tanpa Tuhan izinkan. So, kalau Tuhan yang nakkan benda tu berlaku kat kita, apa masalahnya kita ni? Kan? Ikhtiar lah. Nak berubat ke apa, ikhtiar lah. Sakit perlu ikhtiar untuk berubat. Tapi kita tak perlu takut pada selain pada Allah tu. Jangan kita kata, Tok Bomo tu buat kita, seolah-olah macam kuasa Tok Bomo tu melepasi kuasa Tuhan tu. Mana ada kuasa macam tu? Bomo nak buat lah. Ilmu hitam buat lah. Kan? Kalau dia boleh sampai kat aku atas keizinan Tuhan je. So balik pada Tuhan. Pergi kat mana, Bomo tu pun Tuhan yang buat dia. Jadi apa yang kita nak rasa tertekan sangat, tertindas sangat? Tak ada masalah. Baguslah sakit.
Aku ni 5 tahun sekali nak sakit pun susah. Risau ada tau. Pasal apa? Pasal sakit tu penghapusan dosa. Kalau tak sakit, kalau ya Allah, dosa bertimbun lah pula. Kan? Perasan tak? Orang kalau nak meninggal ni, dia sakit lama baru dia meninggal. Tu tanda Allah sayang kat dia. Sebab antara orang sihat dengan orang sakit, siapa yang banyak duk ingat Tuhan? Orang sakit lah. Tak percaya pergi tengok hospital tu. Mana yang duduk ICU tu duduk Allah. Sakit. Jadi apa yang aku nak cakap pasal Ustaz Kazim, Ustaz, balik pada asal balik. Tak usah duk besar, tak usah duk rasa ancaman besar daripada bomo-bomo tu semua. Kalau betul kena ilmu hitam lah. Tu bukan ancaman besar. Balik pada Tuhan. Tak ada kuasa yang melepasi kuasa Tuhan tu. Kalau ada pegangan macam ni, selamat lah. Ya Allah, kalau kau nak benda ni sampai kat aku redha. Kau Tuhan. Nyawa pun pinjam. Kalau dia nak ambil hari ni, kalau kau ada apa nak argue dengan dia, tak ada apa boleh argue dengan dia. Kalau dia nak ambil lah. Kan? Kita kalau buat apa-apa, nak hidup apa-apa, mesti bersebab. Tuhan buat kita tak ada sebab pun. Kan? Apa yang dia perlu nak buat kita ni? Ketul-ketul manusia ni, dia buat untuk apa? Kan? Tak ada sebab. Melainkan sebab dia sayang kita je. Sebab kasih sayang dia je. Apa untungnya kita ni kat dia? Faham tak ni? Banyak kita ni tak faham, ataupun tersalah faham, ataupun ikut-ikut orang. Orang kata rezeki Tuhan yang bagi, dia rasa rezeki dia pandai sendiri. Orang kata ajal maut di tangan Tuhan, dia kata mati di tangan Tuhan. Hampir baring bawah lori tu ajal kau sampai. Faham tak? Orang kata jodoh pertemuan, dia kata jodoh perkahwinan. Tuhan bagi jodoh pertemuan. Perempuan lelaki dibuka pintu hati, seorang duk England, seorang duk Malaysia, bertemu kat Kuala Lumpur. Tak jumpa kat England, tak jumpa kat Malaysia ni. Tak jumpa kat kampung ni, jumpa kat Kuala Lumpur. Ni nama dia jodoh pertemuan. Kahwin tak kahwin, nak pergi jumpa Tok Kadi ke, nak pergi naik turun tangga hotel ke, itu pilihan kau sendiri. Faham tak? Allah sediakan syurga dan neraka. Hanya insan, manusia yang boleh pilih. Orang lain mana boleh, makhluk lain mana boleh memilih. Kau je boleh pilih. Sebab tu Allah kata sebaik-baik kejadian adalah manusia. Faham? Kejadian kita lebih hebat daripada kejadian iblis, lebih hebat daripada kejadian jin, lebih hebat daripada kejadian malaikat. Faham? Sebab tu Allah perintahkan malaikat-malaikat sujud kepada insan Nabi Adam tu. Macam mana pula kita boleh rasa takut dengan kejadian-kejadian yang tidak sebaik kejadian kita? Faham? Apabila kita mengagung-agungkan ataupun meletakkan diri kita lebih rendah daripada mereka, daripada milik ni, memang kita kenalah. Faham? So kita kena sedar kedudukan kita siapa. Kita kena sedar kejadian kita ni adalah apa. Kalau kita sedar kita adalah sebaik-baik kejadian, benda-benda lain semua takkan memberi kesan kat kita. Ingat Tuhan. Allah suruh kita ingat mati, bukan suruh takut mati. Faham tak? Jadi untuk kita manusia ni, hati terlalu rosak kadang-kadang, takut mati. Pasal okey. Letak dunia dekat tangan dengan akal, bukan letak kat hati, supaya senang kau nak lepaskan. Jangan fikir takut pada kejadian-kejadian yang tidak sebaik kejadian kau. Tuhan dah bagi tahu sebaik-baik kejadian adalah manusia. Kenapa pula ada kejadian lain, ciptaan lain boleh menjejaskan kita? Kalau dia berlaku juga, itu atas keizinan dan kehendak Tuhan. Dan ada hikmah dan ada sebab kenapa Tuhan nak dia berlaku. So redha dan bersyukur, berserah pada Allah. Kalau dia nak itu berlaku, aku redha ya Allah, sebab benda tu engkau yang nak dia berlaku. Faham? Indahnya hidup bertuhan. Sekian, wassalam.